Alhamdulillah cukup ceria sekali rakan setugas kita ni, dan apabila menyaksikan tadi kedengaran Hania semangatnya daripada suaranya, kami pun melihat di studio semangat juga sebenarnya. Semangat dan seronok menyaksikan, pastinya semangat dan seronok juga apabila mengalami dan juga membawa rakan-rakan ketani dan juga ahli keluarga ketani membuat satu yang memberikan faedah kepada kesihatan fizikal dan juga kesihatan mental ketani. Dapat juga ketani saksikan tadi antara yang turut serta dalam aktiviti kegiatan, aktiviti riadah tersebut adalah warga emas juga. Betul, Sangat dan cakah. Cakah. Bertepatan sekali dengan wawancara yang akan kami bawakan, yang akan kami sajikan kepada bis kita semua yang masih lagi menonton sampai pagi untuk hari ini. Hari ini segmen wawancara kita yang pertama hari ini, ada penonton. Kita akan berbicara mengenai dengan Hari Antarabangsa Warga Emas, dan alhamdulillah di studio kami telah pun menjemput dua narasumber yang akan sama-sama lagi memberigakan dan menceritakan lagi mengenai dengan Hari Antarabangsa Warga Emas. Dan di studio hari ini alhamdulillah Hani, kita telah pun menjemput, kita bersama dengan Yang Mulia Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, merupakan Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas, dan bersama beliau di studio memeriahkan lagi sampai pagi hari ini ialah Yang Mulia Pangeran Razali Pangeran Yusof Matali, merupakan Timbalan Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Dek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi diucapkan kepada Tuan, dan terima kasih juga kerana sudi hadir. Dan pastinya 1 Oktober kemarin adalah merupakan Hari Antarabangsa Warga Emas yang telah pun diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi mungkin terus saja dengan soalan ketani. Soalan yang pertama mungkin boleh ditanyakan kepada Tuan Haji Abu Bakar mengenai dengan Pertubuhan Warga Emas ni. Bila ianya telah pun ditubuhkan, jadi kongsikan latar belakangnya dan juga objektifnya itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana telah diberi kesempatan oleh pihak RTB untuk menjelaskan mengenai dengan Pertubuhan Warga Emas. Dan dengan adanya Pertubuhan Warga Emas ini, maka ihwal mengenai dengan kebajikan warga emas akan dapat sama-sama ketani pedulilah, insyaAllah. Sebenarnya Pertubuhan Warga Emas adalah sebuah pertubuhan yang telah diluluskan oleh pihak pertubuhan Jabatan Pertubuhan iaitu pihak ROS pada 24 Ogos 2019. Alhamdulillah, sejak pertubuhan itu diluluskan, banyaklah aktiviti dan kegiatan telah dirancang. Antara tujuan utama sebenarnya Pertubuhan Warga Emas ini dibuat adalah semata-mata untuk mendukung hasrat kerajaan, di samping untuk menyatupadukan perpaduan ahli-ahli Pertubuhan Warga Emas. Dan sebenarnya Pertubuhan Warga Emas ini juga adalah telah diberi bantuan oleh pihak kerajaan Kebudayaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan dan Pertuan Agama Mulia Darussalam dengan menyediakan sebuah bangunan, iaitu yang terletak di Simpang 86 Jalan Utama Berakas, di mana bangunan tersebut telah pun diresmikan oleh mantan Menteri Ahli Kebajikan Belia dan Sukan pada 1 April 2022. Dan sejak ia diresmikan, maka ia dijadikan sebagai satu platform lah untuk menggerakkan Pertubuhan Warga Emas dengan lebih baik, aktif dan kehadapan, insyaAllah. Syukur Alhamdulillah. Jadi nampak perkembangannya daripada tahun 2019 hingga sekarang. Sekarang sudah mempunyai headquarter yang terletak di Berakas tadi. Jadi dengan yang seterusnya ni Dini. Mungkin boleh tanyakan lagi pada Tuan Haji Abu Bakar. Kalau tadi melihat warga emas memang mempunyai pengalaman yang cukup luas. Dan dilihat dari segi legasinya, menempuh kehidupan orang lama sudah. Jadi pelbagai yang sudah diharungi, pelbagai pengajaran sebenarnya dapat dipelajar daripada golongan warga emas ya. Jadi kalau boleh ditanyakan kepada pihak kita, sejauh mana rasanya pentingnya peranan warga emas dalam sama-sama membangun dan membentuk generasi muda Brunei Darussalam pada masa ini? Alhamdulillah. Memang kita tidak dapat menafikanlah bahawa warga emas itu mempunyai pengalaman yang
sangat luas. Bukan saya dalam bidang kehidupan, malah hal ehwal perekonomian, hal ehwal kebajikan, hal ehwal pendidikan, semua telah dialami oleh warga Masani. Dan hingga kadang-kadang kena panggil juga beliau ni warga Masani. Dan dalam hal ini ia bagaimana ia jadi teladan kepada belia-belia. Belia, kalau julukannya iaitu belia masa harapan bangsa dan lain-lain lah. Dan dalam hal ini perlu juga belia mengetahui bahawa hubungan belia dengan beliau ini adalah perlu dikuatkan. Pasal apa? Beliau pernah jadi belia dan belia belum pernah jadi beliau. Jadi dalam hal ini hubungan ini kita ini perlu menekankan bahawa peranan warga Mas sebagai adalah mempunyai kepentingan sangat penting kepada belia untuk kehadapannya. Pasal apa? Kalau macam kami ada sudah platform kan Pertubuhan Warga Mas, ada bangunan pejabat dipanggilnya Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Mas. Jadi insyaAllah saya selaku yang dipertua akan berusahalah untuk berbincang sama pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan macam mana kalau boleh satu kolaborasi akan dibuat di antara Pertubuhan Warga Mas sama belia ni di masa depan. Kolaborasi ini hal-hal kolaborasi mengenai dengan ilmu lah, program kolaborasi jaringan ilmu. Kalau kita ni tahu bahawa Warga Mas mempunyai ilmu yang sangat dalam dengan pengalamannya dan sebagainya. Jadi dengan keahlian kami yang seramai 1060 orang itu banyak ilmu yang ada. Itu baru ahli Pertubuhan Warga Mas, belum lagi Warga Mas seluruh Brunei ni kan. Jadi dengan adanya program kolaborasi jaringan ilmu ni nanti bersama belia, jadi dapatlah orang sebagai titipan ataupun orang imbas sebagai sebagai titipan kepada belia-belia untuk terus bergerak bersama untuk membangun negara. Ya, jadi pelbagai inisiatif yang diungkayahkan oleh Warga Mas ini untuk merapatkan jurang di antara golongan belia ini dengan golongan beliau ini yang seperti apa yang Tuan Haji Abu Bakar katakan tadi. Sebenarnya memang Warga Mas ini pun pernah juga mengharungi cabaran sebagai seorang belia. Dan bercakap tentang cabaran ini, mungkin boleh ditanyakan kepada Pingirian Razali pula. Memang Warga Mas ini meningkatkan, haruslah kita meningkatkan kesedaran tentang peranan Warga Mas dalam mengharungi cabaran global. Contohnya saja dengan penggunaan teknologi. Jadi bagaimana Warga Emas menyesuaikan diri dengan era masa kini seperti teknologi digital ini dan sebagainya, Tuan? Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas jemputan pihak RTB mengundang Pertubuhan Warga Emas untuk diwawancara pada pagi ini sempena dengan hari ulang tahun antarabangsa Warga Emas sedunia. Jadi kesempatan ini memanglah ditunggu-tunggu untuk kita ni menyebarluaskan keserasian ataupun semangat warga masa itu. Perlu ada kita ni dukung masalah warga masa ni sebenarnya kalau dikira warga masa sekarang berbeza dengan warga masa yang di masa yang lalu. Sekarang ini warga emas kebanyakannya sudah pun mendapati sasaran untuk ingin coba mengetahui dan mengikuti perkembangan kita ni teknologi digital ini. Jadi bersyukurlah kepada warga emas yang ada sekarang ini dapat sama-sama menyerapkan diri untuk mengikuti perubahan semasa. Itulah peranan warga emas yang ada sekarang ini. Jadi kita ni di negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan lah untuk mengikuti dengan suasana macam mana ini. Jadi itulah yang perlu disarankan kepada warga emas agar kita ni sama-sama, walaupun pada mulanya diorang atau peringkat awalnya indah tahu dengan menggunakan apa ni kata ni digital ni,
Tapi sekarang dengan sedikit orang akan mengetahui macam mana perkembangan pendidikan. Terpaksa kita ni membuat macam itu kerana kita ni mengikuti peredaran masa itu. Ya. Itulah peranan warga emas sekarang ini. Dapat mengikuti apa saja maklumat, apa saja yang disebarkan melalui digital ini, nampak sambutan sungguh yang kita ni meyakinkan di negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Mungkin soalan seterusnya Tuan Pengiran kalau dapat ditanyakan arah kita, kalau tadi melihat tema sambutan Hari Warga Emas Antarabangsa pada tahun ini, ada penonton adalah daya tahan dan sumbangan wanita warga emas. Kalau tadi boleh mencerahkan lagi mengenai dengan tema ini, kalau saya tanyakan pada pihak Tuan Pengiran, pandangan BIS kita terhadap peranan wanita warga emas dalam masyarakat dan juga pertubuhan. Alhamdulillah. Peranan ini sungguh memberi peluang kepada warga emas wanita sekarang ini. Diberi kesempatan tahun ini untuk kita ni bergerak sama dan cuba mempertahankan dan memperjuangkan semangat kewanitaan itu kan. Pasal di pertubuhan warga emas pun kami sudah menubuhkan Biro Warganita. Yeah. Jadi di pihak pertubuhan warga emas inilah bisa diorang inilah akan menyerapkan ke luar sana untuk penglibatan sasaran peranan wanita warga emas ini. Jadi bukan saja semata-mata warga emas ini yang kita ni duduk diam di rumah, tapi melibatkan diri untuk cuba melibatkan diri menempingi rakan-rakan yang boleh membuat perkara-perkara macam ini untuk kita ni menyumbangkan kebolehan kita ni di negara Brunei Darussalam. Itulah peranan warga emas wanita yang kita ni boleh anukan. Jadi bagi yang berminat untuk menjadi ahli warga emas ini, mungkin boleh diketahui bersama ini apakah syarat-syarat untuk menyertainya dan apa saja jenis aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh pihak warga emas. Okey, alhamdulillah. Bagi seranan warga emas yang di luar sana, untuk menyertai pertubuhan warga emas ini mudah. Yeah. Tidak ada anukan. Bagi di sana boleh menghubungi kepada Setiausaha Agung kami di Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Emas, Puan Hajah Seniga, untuk mendapatkan detail-detail syarat-syaratnya. Borang akan disediakan, dan untuk penyertaannya kemasukan ahli itu bayarannya RM1 saja seorang bagi warga emas dan RM1 setiap bulan, jadi berjumlah setahun RM12 dicampur dengan ahli RM13. Itulah penglibatan kemasukan ahli-ahli untuk diserapkan ke pertubuhan warga emas. Macam itulah. Golongan warga emas ini golongan umur dari mula berapa tu umurnya? Sebetulnya kalau akan menjadi ahli. WDP pulang ni, tapi tak apa. Perkara ni kami pertubuhan warga emas ada 3. Yeah. Satu warga emas yang berumur 60 tahun ke atas sudah layak untuk mengikuti pertubuhan warga emas. Kemudian ada lagi yang kedua, pakal warga emas yang 40 tahun barangkali, 45 tahun ke 59 tahun itu boleh menyertai pertubuhan warga emas. Dan yang ketiganya lagi ahli bersekutu. Yang penglibatan ahli bersekutu daripada persekutuan yang di luar sana. Boleh masuk ke pertubuhan warga emas. Itulah untuk dianukan di pertubuhan warga emas. Mungkin boleh dikongsikan di antara aktiviti-aktiviti yang mungkin telah ataupun telah diadakan, sedang ataupun yang mungkin bakal diadakan, dianjurkan oleh persatuan. Okey, alhamdulillah sejauh ini selama sudah pertubuhan warga emas ditubuhkan, banyak aktiviti yang kami buat, terutamanya yang diperlukan sekali ialah aktiviti sihat lah. Warga emas ini mesti mempunyai aktiviti sihat. Kita ni kesihatan warga emas ini perlu. Jadi kalau kesihatan itu dia dapat orang anukan dia dapat buat aktiviti tu. Itu aktiviti sihat. Kita ni ada mengadakan riadah. Kemudian ada yang belum lama ni mengikuti sasaran kepada Kementerian Belia dan Sukan 1000 langkah warga emas. Yang itu kami pun pernah membuat dan selama lain itu juga kami membuat aktiviti yang berupa kesihatan lah kepada ahli-ahli yang kami ada di sana di pertubuhan warga emas. Ya. Jadi itu ada antara aktiviti yang diungkayahkan juga. Mungkin boleh ditanyakan kepada yang di Pertua ni mengenai dengan aktiviti sempena Hari Antarabangsa Warga Emas yang akan berlangsung. Alhamdulillah, insyaAllah aktiviti yang terdekat ini yang akan dilaksanakan oleh pertubuhan warga emas ialah mengenai dengan majlis dikir dan ilmu yang akan disempurnakan dengan
Hari Antarabangsa Warga Emas yang akan diadakan pada 6 hari bulan Oktober di Ibu Pejabat Utama Warga Emas. InsyaAllah yang akan memberikan jaringan ilmu itu adalah Datuk Seri Setia Haji Mahmud Hussein bin Haji Baki. Dan manakala yang terdekat juga yang akan diadakan setiap tahun sejak 2019 adalah Majlis Khatam Al-Quran yang sebagai hadiah ataupun persembah istimewa Pejabat Warga Emas dan ahli-ahli Warga Emas yang seramai 1010 orang pada masa ini yang ikut khatam ini akan diadakan pada 23 bulan Oktober, iaitu pada Riyad di Masjid Perpindahan Lambak Kanan. InsyaAllah itu adalah yang terdekat yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Warga Emas. Dan juga ada satu program yang telah dibuat oleh Pejabat Warga Emas sama Kementerian Agama, iaitu panggilnya kolaborasi keagamaan, program kolaborasi keagamaan yang mengandungi hal ehwal membantu Warga Emas dalam amal-amal ibadah untuk diluruskan, kemudian program tasmik, program tadabbur dan ehwal-ehwal kebajikan Warga Emas lah. Dan itu adalah telah pun ditandatangani pada 22 April 2021. Dan insyaAllah itu akan diteruskan, dilanjutkan. Dan baru minggu lepas ini juga kami berkunjung kepada daerah Temburong untuk mengadakan satu karnival Warga Emas di daerah Temburong. Jadi itu program yang akan di dalam itu akan kami susun lah insyaAllah. Dan itulah antara yang selain daripada lawatan-lawatan dan kongres mungkin akan diadakan pada awal Kongres Warga Emas akan diadakan awal tahun 2022 lah insyaAllah. Baik, aktif sekali ya Persatuan Warga Emas. Jadi masa amat mencemburui kita ni Tuan. Sebenarnya pelbagai informasi yang telah pun kita dapati juga daripada Tuan mengenai dengan pertubuhan ini. Jadi terima kasih kita ucapkan atas kesudian hadir ke Rampai Pagi. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.